oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Lo has movido tú? Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih korang dah klik video ni dan jangan lupa untuk subscribe tanda korang support. Video hari ni Nina nak share tentang filem horror ataupun movie seram yang memang berasal dari kisah benar. Salah satunya adalah filem The Exorcism of Emily Rose, yang mana dalam movie tu menggambarkan seorang gadis yang bernama Annalise kena rasuk hingga menyebabkan kematian dia. So banyaklah kejadian-kejadian yang tak masuk akal terjadi. Kisah benar pasal filem ni Nina dah lama bahas dah. So korang just check it out dekat channel Nina, okay? Tapi sebenarnya kan banyak filem horror yang telah diterbitkan sebenarnya berasal dari kisah benar. Jadi kisah benar tu diorang telah adaptasi menjadi sebuah filem horror. Jadi hari ni Nina akan share dekat korang salah satu filem horror yang telah diadaptasi dari kisah sebenar. So without wasting any time, let's get started. Movie Veronica telah diterbitkan pada tahun 2017. So kisah benar di sebalik movie ni berasal dari negara Sepanyol iaitu sekitar tahun 1991. Kes ni juga sebenarnya telah menjadi kes rasmi polis. Kisah dia bermula dengan seorang remaja yang bernama Estefania Gutierrez Lazaro berusia 15 tahun. Dia ni dikatakan memang tersangatlah obses dengan benda-benda yang mistik ataupun dengan alam gaib. So dia ni memang sangat taksub lah dengan benda-benda macam tu. Satu hari Estefania dengan dua orang lagi kawan dia plan untuk bermain dengan papan Ouija. Jadi motif diorang ni sebenarnya diorang nak seru ex-boyfriend Estefania yang meninggal disebabkan aksiden. So diorang pun bermainlah papan Ouija tadi tu dekat dalam sebuah store di kawasan sekolah diorang. Sebenarnya papan Ouija tadi tu kan Estefania ni dapat daripada seorang lelaki tua. Jadi lelaki tua tu bagi dekat dia untuk dia main papan Ouija tadi. So cerita dia, Estefania dapat papan Ouija tadi dari seorang lelaki tu yang tengah tunggu dia dekat pintu gerbang. Jadi masa dia nak masuk ke sekolah, orang tua tu dah ada dekat pintu gerbang sekolah dia dah. Jadi dia bagi dekat Estefania papan tadi tu. Dia kata yang Estefania ni ada chance lagi untuk berjumpa dengan ex-boyfriend dia yang dah lama meninggal. So diorang pun bermainlah permainan tadi tu dekat dalam store sekolah diorang. Dan masa diorang tengah seru, roh ex-boyfriend Estefania tu dipercayai roh tu telah muncul. Kan dekat papan Ouija ni dia ada kataan yes dan juga no. Masa diorang tanya tu, dah ada dekat sini ke? So benda tu menunjukkan yang yes, maksudnya memang dia ada dekat situ. Pada masa yang sama juga, cikgu diorang ni datang dekat store. Sebenarnya masa Estefania bawa papan tadi tu, cikgu dia nampak. Jadi cikgu dia pun pergilah dekat mana Estefania ni bermain. Bila cikgu diorang pergi check, rupa-rupanya memang diorang tengah main. So marahlah cikgu dia ni. And then masa tengah marah tu, cikgu tu pun patahkanlah papan tadi. Lepas cikgu tadi tu patahkan papan Ouija tu, kawan-kawan Estefania nampak ada asap yang keluar dari papan tadi tu dan masuk ke dalam mulut Estefania. Tapi pada masa tu Estefania macam tak sedar. So macam dia tersedut melalui mulut dan hidung dia. Start dari hari tu, macam-macam kejadian yang pelik terjadi. Dia mengalami halusinasi, sawan dan juga masalah insomnia. Kadang-kadang tu dia menjerit tiba-tiba je, tak tahu apa punca. Hari semakin hari, keadaan Estefania semakin teruk. Dia mula cakap benda yang bukan-bukan. Dia kata dia nampak ada roh jahat yang berjalan dalam bilik dia pada waktu malam. Dia pernah beritahu dekat parents dia yang dia ada nampak satu bayang hitam yang masuk ke dalam badan dia pada waktu malam. Tapi parents dia ni macam tak boleh hadamkan apa yang anak dia kata. Dia orang anggap yang Estefania ni pada masa tu tengah halusinasi je dan suka bayang benda yang bukan-bukan. Sebabnya dia orang memang tak nampak apa yang Estefania tu kata. Bukan tu je, Estefania ni kalau dia meracau-racaukan, dia akan bercakap dalam bahasa yang dia orang sendiri tak faham. Bahasa apa yang dia cakap, dia orang tak tahu. Bila keadaan Estefania makin hari makin teruk, jadi of course lah parents dia ni risau. Parents dia pun bawa lah dia ni berjumpa dengan doktor. Tapi doktor sendiri pun tak boleh nak explain apa sebenarnya yang terjadi dekat Estefania. Apa penyakit dia pun diorang tak tahu. Sebabnya bila diorang buat check up, rekod kesihatan Estefania okey-okey je, tak ada masalah. Bila Estefania ni dia meracau-racau ke apa kan, dia tengah kena sampuk tu, dia pernah tolak adik dia sampai tersungkur dekat lantai. Estefania mengalami penyakit misteri ni selama 6 bulan. Dan selama tempoh tu, macam-macam benda yang pelik terjadi.
Bila waktu malam je dia akan jadi kejar-kejar macam kena sawan gitu, dengan mata yang berwarna putih, mata hitam ni dah tak ada dah. Lepas tu dia cakap bahasa yang diorang tak faham. Boleh dikatakan setiap malam dia akan jadi macam tu. Satu hari parents dia tu decide untuk panggil lah seorang yang pandai dalam bab-bab mistik ni, macam bomoh lah gitu. Bila bomoh tadi tu datang ke rumah diorang, bomoh tu kata dah tak payah nak buat apa-apa dah. Dia kata yang diorang ni dah terlambat untuk selamatkan anak perempuan diorang. So bomoh ni pun katalah tubuh badan Estefania ni sebenarnya memang dah dikawal sepenuhnya oleh roh jahat. Dan roh jahat tadi tu pula dia nakkan jiwa Estefania. Tak lama kemudian anak diorang ni pun meninggal. Lepas Estefania dah tak ada, benda lain pula yang jadi, yang mana benda tu kacau family dia pula. Macam-macam benda yang tak masuk akal terjadi dekat apartmen diorang. Parents dia pernah terdengar suara Estefania menjerit memanggil nama diorang. Sedangkan masa tu Estefania dah pun meninggal. Selain dari itu, barang-barang dalam rumah tiba-tiba berpindah tempat, sedangkan tak ada siapa yang sentuh. Dan bukan tu je, pintu rumah diorang juga kadang-kadang ditutup dibuka dengan sendiri. Pernah satu malam mak dia ni tengah tidur tau. Jadi masa tengah tidur tu, tiba-tiba mak dia terbangun sebab mak dia rasa macam ada seseorang yang sentuh tangan dan kaki dia. Esok malam tu anak bongsu diorang ni pula bangun dalam keadaan yang ketakutan. Jadi parents Estefania ni pun pergilah cek keadaan anak diorang tu. Bila dia cek dekat bahagian pergelangan, ada kesan tau, macam ada kesan cengkam macam tu. Lepas tu mak dia pun tanyalah anak dia tu apa masalahnya, apa yang terjadi. Korang tahu tak anak dia cakap apa? Anak bongsu dia kata yang dia telah dicampakkan dekat dinding. Korang ingat tak Nina pernah kata tadi yang Estefania selalu nampak bayang hitam dalam bilik dia. Lepas dia dah meninggal, parents dia pula nampak bayangan hitam dalam rumah diorang. Jadi mungkin tu adalah bayang hitam yang sama Estefania nampak sebelum ni. Disebabkan family ni memang dah tak tahan lagi dengan benda-benda yang pelik dan mistik ni, diorang pun telah buat report polis pada November pada tahun 1992. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues ahí? ¿Hola? Bila polis dapat report, diorang pun datanglah dekat apartmen diorang ni nak check apa benda yang terjadi. Betul ke rumah diorang ni memang ada benda-benda yang tak masuk akal, apa benda-benda yang terjadi secara misteri. So masuklah polis ni ke dalam apartmen diorang dan siasatlah apa yang terjadi, apa yang pelik dalam rumah tu. Masa tengah siasat tu, ada seorang polis ni, dia hampir-hampir kena lempang dengan pintu almari tau. Sebab pintu almari tu macam tiba-tiba je terbuka kuat macam tu. So diorang pun macam okay, kita cool. Okay, ini adalah gangguan yang pertama. So diorang pun teruskanlah siasatan diorang dan diorang terjumpa ada lendir coklat yang ada dekat atas meja bersebelahan dengan katil. Tapi diorang tak dapat pastikan itu lendir apa. Tak lama lepas tu diorang terdengar bunyi suara garau yang datang dari balkoni apartmen rumah tu. Tapi bila diorang pergi cek, okay, tak ada siapa-siapa. Bukan tu je, diorang terjumpa 3 cakaran dekat dinding bilik air. And at the end, diorang macam dah okay, kita dah tak boleh keep going dah untuk siasat benda-benda macam ni. Benda ni macam terlalu creepy untuk diorang. So diorang pun larilah keluar daripada apartmen tadi. Lepas tu diorang pun katalah dekat parents Estefania yang diorang memang tak boleh buat apa-apa. Benda ni bukan dalam bidang diorang. Kemudian pada November pada tahun 1993, iaitu genap 2 tahun Estefania ni meninggal, tiba-tiba gambar dia yang ada dekat dalam frame dekat ruang tamu terbakar. Tak ada punca, tak ada apa, tiba-tiba terbakar macam tu je. Yang pelik tu, just gambar tu je yang terbakar. Benda-benda yang ada dekat dengan dia, macam gambar tu kan mestilah duduk atas perabot kan, atas meja kecil. Meja tu tak terbakar pun, gambar tu je. Walaupun dah 2 tahun Estefania ni meninggal, tapi kejadian seram ni tetap berlanjutan dan macam tak ada kesudahan. Akhirnya family ni give up dan diorang pun decide lah untuk jual rumah diorang. Manakala mak Estefania ni terpaksa mendapatkan rawatan psikologi untuk memulihkan semangat dan emosi dia. Yelah, kalau dah kena kacau sampai 2 tahun, of course lah mak dia ni macam akan ada trauma, mesti akan ada perasaan takut. So mak dia terpaksa mendapatkan rawatan psikologi untuk sembuhkan diri dia. Wush, creepy. Disebabkan kejadian terjadi dekat apartmen tu memang sangatlah misteri dan susah nak di-explain, polis Sepanyol telah mendokumentasikan kejadian ni dalam laporan diorang. Alright guys, itu sajalah perkongsian untuk hari ini. Kalau korang suka konten macam ni, korang nak tahu lagi filem apa yang diadaptasi daripada kisah sebenar, especially kisah horror, korang just komen dekat bawah. Nanti Nina akan buat part 2 pula, okay? Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.